Merdeka! 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 Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj diputerakan pada 8 Februari 1903 di Alor Star, Kedah. Tunku merupakan anak lelaki yang ke-7 dan anak yang ke-20 kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah yang ke-24. Bonda kepada Tunku Abdul Rahman bernama Ning atau lebih dikenali sebagai Makcik Manjelara. Antara sumbangan dan jasa Tunku Abdul Rahman ialah sepanjang pelibatan Tunku Abdul Rahman dalam bidang politik, beliau banyak memberi sumbangan kepada bangsa dan negara. Beliau merupakan pembina bangsa dan cuba menyatupadukan rakyat tanah Melayu yang berbilang kaum untuk menentang kerajaan British dan menuntut kemerdekaan bagi tanah Melayu. Hal ini dapat dibuktikan apabila Tunku berjaya menubuhkan perikatan yang diwakili berbilang kaum iaitu Melayu, Cina dan India dalam sebuah badan politik yang terbesar bergerak menuju kemerdekaan. Setelah tercapai persetujuan mengenai cara-cara mengendalikan negara, pemimpin-pemimpin perikatan mengemukakan kepada kerajaan British rombongan pertama perikatan ke London telah dibuat pada tahun 1954 tetapi tidak beroleh kejayaan. Sebagai Ketua Menteri, Tunku berusaha sedaya upaya untuk menamatkan pengganasan komunis secara damai. Pada 9 September 1955, beliau mengisytiharkan pengampunan bagi pengganas-pengganas komunis yang menyerah diri. Berikutan daripadanya, rundingan baling diadakan pada 28 hingga 29 Disember 1955 antara Parti Komunis Tanah Melayu diwakili oleh Chin Peng, Chin Tian dan Rashid Maidan dengan kerajaan yang diwakili oleh Tun Tan Cheng Lock dan Tunku. Rundingan ini gagal. Chin Peng menolak cadangan Tunku agar komunis meletak senjata tanpa syarat. Makin teguhlah azam Tunku hendak menewaskan pengganas komunis. 5 tahun kemudian, usaha bersama seluruh rakyat telah berjaya menamatkan darurat yang disebabkan oleh pengganasan komunis. Pada tahun 1956, Tunku mengetuai rombongan ke London untuk berbincang dengan kerajaan British mengenai kemerdekaan tanah Melayu yang terdiri daripada 4 orang wakil Raja-Raja Melayu dan 4 orang wakil Parti Perikatan. Tunku dapat meyakinkan kerajaan British supaya menetapkan tarikh kemerdekaan iaitu 31 Ogos 1957. Pada 30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor, ketika jam tepat pukul 12.30 malam, bendera tanah Melayu pun dinaikkan, mengambil tempat Union Jack. Awal pagi esoknya, 31 Ogos, di Stadium Merdeka, Tunku membaca pengisytiharan kemerdekaan. Dalam kedua-dua peristiwa itu, perkiraan Merdeka daripada Tunku berkumandang disambut gembira oleh ribuan rakyat di situ dan jutaan lagi yang mengikuti siaran radio. Setelah negara merdeka pada tahun 1957 dan Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri yang pertama, usaha-usaha dibuat bagi mengukuhkan pemerintahan negara melalui perpaduan rakyat dan kemajuan ekonomi. Rancangan Malaya yang pertama, dimulakan sejak 1956, adalah bertujuan untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Pembentukan Malaysia pada bulan September 1963, wilayah negara telah diperluaskan dengan penubuhan Malaysia mengikut cadangan Tunku supaya semua negeri-negeri di bawah pemerintahan British di Asia Tenggara digabungkan ke dalam sebuah persekutuan bersama-sama dengan Malaya yang telah merdeka. Atas dasarnya itu, Tunku diberi gelaran Bapa Malaysia. Mari kita lihat pula dasar luar Tunku. Dari segi hubungan luar, kerajaan perikatan di bawah pimpinan Tunku cuba berbaik-baik dengan semua negara tetapi menolak persahabatan dengan negara-negara komunis, memandang kepada ancaman komunis di dalam negeri. Tanah Melayu menyertai secara aktif dalam politik antarabangsa seperti menganggotai bangsa-bangsa bersatu dan badan-badan yang ditubuhkannya, menjadi ahli Commonwealth British, mengambil sikap menentang dasar apartheid Afrika Selatan, menyokong perjuangan rakyat Palestin dan menghantar tentera ke Kongo bila peperangan saudara meletus di sana. Untuk persahabatan serantau, Tunku telah mengasaskan ASA atau Pertubuhan Asia Tenggara pada tahun 1961 dengan dianggotai oleh Malaya, Filipina dan Thailand. Kemudiannya, pertubuhan ini dibubarkan untuk membuka jalan kepada pertubuhan ASEAN pada tahun 1967. Pada tahun kemudian ini juga, hubungan dengan negara-negara blok komunis mula diadakan.